Okay, Assalamualaikum and very good morning. Selamat pagi kepada semua pelajar sains tingkatan 5. Okay, so sebulan lagi kita akan buka sekolah. So saya kalau boleh sebulan kita akan buka sekolah nanti kita sudah habis bab 3 kita ni lah. Sebab bab 3 ni dia membaca sama juga dengan bab 2. Bab 2 pun kita cepat pun sebab kita membaca sahaja. Okay, semua adalah proses membaca sahaja. Okay, buku kerja sila siapkan untuk bab 2. Okay, so hari ni tuliskan hari ni hari apa? Hari Selasa 23 hari bulan 2. So kenapa cikgu nak pastikan kamu buat buku kerja? Buku latihan dalam buku teks. Sebab di situ cikgu nak nilai kamu untuk PBD iaitu tahap penguasaan ya. Kalau kamu tak buat, kamu punya buku teks ataupun buku kerja, cikgu pun tak tahu nak bagi markah berapa. Okay. So, bab 3, kelestarian alam sekitar. Okay, dalam bab ini sebenarnya kita dah pernah belajar jejak karbon. Okay, benar tak yang tengok benda ni? Jejak karbon. Mana jejak karbon? Benar. Ini, apa maksud jejak karbon, Syam? Muncin pun boleh buka mic. Muncin buka mic. Tak apa, saya tak ada masalah. Okay. Dalam 3.1. Okay, tulis 3. Cikgu, tapi bukan saya satu orang aja ada. Siapa lagi ada? Dia kan kat home. Siapa? Dia kan dekat home. Dia belajar Dekat home. Oh, sebab bukan kamu seorang saja, so kamu tak buka mic. Ke macam mana? Okey, Muncin. Okey, 3.1 kitaran hayat produk. Okey, yang ini jejak karbon pernah tengok kan? Tingkatan 4, bab 4 kita dah pernah belajar jejak karbon iaitu dalam teknologi hijau. So, apa yang dimaksudkan dengan jejak karbon? Okey, oleh sebab tingkatan 4 dah buat jejak karbon ni, so tak payah dah lukis jejak karbon ni. Kamu hanya tuliskan maklumat dia punya meaning ni je. Okey, apa tu jejak karbon? Okey, jejak karbon merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada aktiviti individu, peristiwa, organisasi, komuniti atau produk yang digunakan dalam kehidupan harian. Okey, so kita kena pasti, so ini nampak tak jejak karbon? Inilah sumber-sumber daripada kenapa jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke alam sekitar kita, ke atmosfera kita. Apa sumber dia? Daripada bahan api. Contohnya kamu isi minyak, petrol. Petrol tersebut dia akan membakar dalam kenderaan kamu dan menghidupkan enjin, betul? So dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Okay, kita semula sisa imbangan pengangkutan tenaga elektrik. Semua ini kita akan tengok one by one nanti. Dan kita pun dah pernah belajar. So kamu tak payah nak susah hati sangat. Okay, kenal pasti dan bincangkan proses. Okay, bagaimana? Okay, setiap produk dalam bab tingkatan 4 hari tu pun kita dah belajar mengenai kecekapan tenaga. Apa maksud kecekapan tenaga? Okay, bagaimana sesuatu produk itu boleh menghasilkan tenaga yang paling maksimum. Okay, contohnya, sebab itu cikgu cakap, kalau menggunakan apa-apa peralatan, mesti pastikan kamu punya tahap kecekapan kamu kena 5 star. Okay, sebab itu kalau beli alat contohnya peti ais, pastikan kamu pastikan kamu punya alat itu mempunyai 5 star yang mana mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Okey. Kemudian sebenarnya dalam bab ini juga, kamu kena tahu sama ada setiap produk-produk yang kita gunakan dalam kehidupan harian kita ni mesra alam ke? Boleh ada membawa kesan negatif tak? Adakah selamat? Adakah ada sisa yang dihasilkan? Sisa tersebut boleh tak kalau kamu nak kita semula? Contohnya. So, inilah yang kita belajar. Hari tu tingkatan 4 kita belajar jejak karbon. Untuk tingkatan 5 kita belajar tapak tangan karbon. Okay, yang mana tapak tangan karbon iaitu carbon handprint bagi suatu produk merujuk kepada impak positif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kita hayatnya. Impak positif.
Kalau jejak karbon, impak negatif. Kenapa dia jadi impak negatif kalau jejak karbon ni? Sebab dia merujuk kepada kesan negatif. Jumlah karbon dioksida yang terbebas dekat alam sekitar kita ni. Okay? Yang kita gunakan dalam produk sepanjang kita hayat dia. Tapi tapak tangan karbon ni adalah kesan positif terhadap kelestarian alam sekitar kita. Okay, yang mana tapak karbon ini, okay, kenapa, apa tujuan tapak karbon ini? Dia nak kurangkan, okay, dia nak kurangkan jejak karbon. Dia nak kurangkan jejak karbon. Ini adalah impak negatif. Okay, yang ini adalah impak positif. Okay. So, dia bertujuan mengurangkan jejak karbon bagi produk tersebut dan menambahkan impak positif terhadap kelestarian alam sekitar. Okay. Antara langkah tapak tangan karbon untuk mengurangkan pembebasan gas rumah hijau dalam kitaran suatu produk seperti berikut. Okay. Ini adalah contoh-contoh macam mana kita nak tapak tangan karbon ini, okay, impak positif ni terhadap alam sekitar. Okay. Ini kita kena, bab ni kita banyak membaca saja macam bab 4, tingkatan 4. Inilah. Okay. Contoh yang pertama, penggunaan bahan jejak karbon yang rendah. Okay. Dalam pembuatan produk. Apa tu cikgu? Okay. Maksudnya kita kena gunakan produk yang yang boleh dibaharui. Okay, contohnya dulu sebelum ni kita gunakan simen, okay, dalam proses pembuatan rumah. Okay, tapi simen tersebut dia boleh menghasilkan kandungan karbon dioksida yang tinggi kepada alam sekitar. So kita gantikan simen tersebut dengan kayu balak. Kita gantikan simen dengan kayu balak. Sebab apa? Kayu balak ni dia boleh adalah satu sumber yang boleh dibaharui. Sebab nanti kamu boleh tanam lagi kayu-kayu untuk menghasilkan produk yang lain. Okey. Kemudian yang kedua, pemanjangan kita hayat dan peningkatan kecekapan produk. Okey, contohnya. Okey, contohnya bateri. Okey, kamu gunakan bateri tu mesti guna bateri yang boleh di-charge semula. Contoh macam handphone. Okay, handphone kamu menggunakan bateri yang mana kamu boleh charge semula. Tenaga solar. Tenaga solar dia daripada tenaga suria, matahari. Okay. Sebab itu kamu digalakkan untuk memakai produk, okay, produk yang mana kita hayatnya panjang dan peningkatan kecekapan produk tu pun bagus. Okay, dapat ditingkatkan. Okay, ketiga, penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau. Okay, dan pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tinggi. Contoh. Okay, contohnya, okay, kamu gunakan tenaga gantikan, okay, daripada api fosil, kamu gantikan dengan penjanaan tenaga elektrik. Okay, macam mana? Kamu kenalah ada jana kuasa. Sebab tu negara kita mempunyai jana kuasa yang mana dia nak menjana tenaga elektrik. Okay, kalau yang ini, dia tak akan membebaskan gas karbon. Inilah yang kita panggil tapak karbon. Tapak tangan karbon yang mana dia nak kurangkan pembebasan gas rumah hijau tersebut, okay, ke dalam atmosfera kita. So, sebab itu, okay, ini adalah langkah yang mana kamu gunakan produk yang mempunyai 5 bintang kecekapan tenaga. Okay, kemudian pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar. Okay, so di sini kamu kena gunakan, okay, penggunaan semula produk. Contoh macam gambar dekat sini, dia gunakan kembali botol minyak ataupun botol air mineral sebagai pasu dekat dalam untuk pokok. Okay, sebab apa? Kita boleh recycle benda ini. Kita boleh guna semula. Okay. Tidak menerima produk tidak perlu. Okay. So, kita dapat semula, guna semula dan memudahkan perebutan melalui pembuatan kompos. Itu yang bawah ni lah. Okay. Kemudian, penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida. Yang itu hari itu kita dah belajar kita karbon, kita nitrogen. Okay. Ini adalah contoh, okay, bagaimana
gas rumah hijau tersebut, okey, dapat digunakan. Okey, so di sini kita gunakan istilah sinki karbon. Okey, sinki karbon. Mana highlighter saya? Okey, highlighter saya. So, apa maksud sinki karbon? Okey, sinki karbon adalah tempat semula jadi seperti hutan dan lautan yang berfungsi. Okey, hutan dan lautan ni, hutan kan, ini hutan, ini lautan untuk apa? Menyingkirkan gas karbon dioksida daripada udara. So, itulah yang dimaksudkan dengan sinki karbon. Okey, tempat semula jadi, maksudnya dia adalah natural. Okey, tempat semula jadi kita nak menyingkirkan gas karbon dioksida. Contohnya, kan kalau hutan kan, pokok-pokok kan, pokok-pokok dia memerlukan gas karbon dioksida. So dekat sini dia dah singkirkan gas karbon dioksida. Macam lautan. Okay, dekat lautan pula, okay, macam mana dekat lautan ni pula? Okay, dekat lautan ini, okay, tumbuhan dekat dalam lautan, dia akan menyerap gas karbon dioksida. So sini semua akan menyerap gas karbon dioksida. So, karbon yang terkumpul dekat bawah, okay, dekat dasar ni, kita panggil adalah biojisim yang mana dapat mengurangkan gas karbon dioksida dekat udara. Okay, ini pula, ini adalah kita tenaga biojisim. Biojisim ni apa cikgu? Biojisim ni contohnya produk-produk yang dah dikompos, yang telah direputkan. Pereputan dia, okay, biojisim ini dia boleh digunakan dekat stesen jana kuasa biojisim untuk menghasilkan tenaga. Okay, dekat sini untuk hasilkan tenaga. Okay, terlalu tebal cikgu punya pen ni, so kita tukar dia punya size, pergi size 2. Okay, so kalau kamu tengok dekat sini, so cikgu erase balik. Okay. So, tenaga. So, ini untuk menghasilkan tenaga. Okay. So, tenaga yang dihasilkan ini, dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ni pula akan digunakan oleh tumbuhan. Okay. Tumbuhan pula, dipotong-potong tumbuhan untuk jadikan produk kayu, produk macam kerusi. So, nanti produk kayu ke, kotak-kotak ni dah tak digunakan, dia akan mereputkan. So, dia akan menghasilkan biojisim. So, benda ini berkitar semula lah. Dia akan berkitar dari masa ke semasa. So, nanti boleh ambil handphone. Kamu boleh scan QR code ni untuk memahami apakah sinki karbon tersebut. Contohnya macam ini juga. Samalah juga macam ini. Okay, contohnya kita mula dengan yang ni. Sumber yang pertama. Kita hayat. Kita ambil daripada nak menghasilkan kertas, kita kena ambil daripada pokok-pokok. Pokok-pokok pun ditebang. So, dia akan diangkut untuk diproses nak hasilkan kertas tadi. Okay, kita sebagai pengguna akan menggunakan kertas. Dah tak guna kertas tersebut, kita akan lupuskan. So, macam mana kita nak lupuskan? Melalui kita semula. Ataupun perebutan biasa. Perebutan biasa inilah yang akan menghasilkan biojisim. Di sinilah yang akan hasilkan biojisim. Okay. So, biojisim tersebut, dia akan direputkan, akan menumbuhkan kembali pokok-pokok. So, pokok-pokok ni pula akan menghasilkan pula kertas. Diangkut dan terus dan dikitar semula. Okay, sebab benda ini namanya kitaran. Okay, itu adalah suatu kitaran. Contohnya macam plastik ni. Okay, botol plastik yang terpakai. Benda tu polimer. Kita tahu benda tu tak akan dibiodegradasikan. Tidak akan diluputkan. Tidak boleh dicerakin, tak boleh dihapuskan. So, macam mana kita nak hapuskan dia? So, kita gunalah upcycle, iaitu kita gunakan inisiatif untuk membuat penyapu plastik. So, kita daripada botol terpakai, kita boleh buat penyapu plastik. Okay, mikroplastik. Apa tu mikroplastik? Mikro. Kenapa apa mikro? Mikro ni maksudnya sekecil-kecil plastik. Sekecil-kecil plastik ni pun kalaulah dimakan oleh ikan ke, penyu ke, apa-apa pun, mereka ini semua hidupan laut akan mati. Okay, hidupan laut ini akan mati. So, dia akan mengganggu siratan makanan yang dekat dalam laut dan automatically siratan makanan tersebut bila terganggu dia akan mengganggu ekosistem di dalam lautan tersebut. Itu sahaja untuk hari ini. So, sekarang ni kita try buat praktis formatif 3.1. Okay, tulis, cikgu nota apa cikgu nak kita kena buat? Okay, untuk nota, okay, jom kita buat sama-sama. Okay, jangan risau, kita buat sama-sama.
Okey. Kita buat untuk nota kita. Allah. Kita nota kita. Okey, yang pertama tadi buku nota tadi kan? Okey. Okey, yang ini buku nota kita, teks kita. Okey, yang tadi cikgu kata ambilkan tapak karbon. Okey, kemudian tadi buatkan yang ini saja, yang ini. Langkah-langkah tapak tangan karbon. Okey, yang warna merah saja, yang bawah tak payah. Penyikiran gas rumah hijau, pengurusan sisa yang cekap, okey. Penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas karbon dioksida, pemanjangan kita hayat dan penggunaan bahan dengan jejak karbon. Itu sahaja untuk nota, okey. So sekarang ni cikgu nak cuba buat sama-sama dengan cikgu, okey, buat sama-sama dengan cikgu bagaimana kita nak buat latihan, okey, 3.1. Okey, jom kita buat sama-sama. So, kita buat sama-sama ya. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, soalan yang ini. Apakah yang dimaksudkan oleh jejak karbon? Okey, siapa boleh jawab? Muncin ke? Muncin ke Hisham? Apa yang dimasukkan dengan apa namanya tadi? Jejak karbon. Saya jawab. Jawab. Jejak karbon ialah jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada aktiviti individu, peristiwa, organisasi, komuniti atau produk yang digunakan dalam kehidupan harian. Good. Okay, bagus Hisham. So, itu adalah praktis formatif 3.1 soalan nombor 1. Hisham dah jawab. Okay, siap. Okay, nombor 2. Muncin. 7 faktor yang mempengaruhi impak sesuatu produk yang digunakan dalam kehidupan seharian seseorang individu kepada kelestarian alam sekitar. Apakah 7 faktor? Tengok dalam buku teks. Yang dekat mana ya, Syam? Yang atas sekali. Yang ada dia tulis, apa namanya? Yang dia ada tulis penggunaan tenaga elektrik. Ada tak? 7 faktor. Ini langkah faktor. Okey, faktor-faktor yang ini. Yang inilah. So, tak nampak cikgu. Okey, tak apa, cikgu tolong jawabkan. Okey. So, yang soalan ini, soalan ini, cuba kamu tengok ini. Okey, so ini cikgu tunjuk yang ini. Okey, so cikgu tunjukkan kepada kamu bagaimana nak jawab. Okey, macam mana nak jawab. Okey, soalan nombor 1. Dapat tak jawapan, Hisham? So, saya stop present. Tak nampak. Nampak? Window. Siapa yang baru masuk tu? Ya. Tak ada Orang sama tu, tukar nama. Oh, tukar nama. Okey, so soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Soalan pertama tadi dia tanya apakah yang apa tu namanya? Produk apa mana ni? Kau nampak tak ni, Syah? Buku teks cikgu nampak tak? Okey, so cikgu nak jawab soalan nombor 2 ni. Yang ini boleh cikgu buku tulis. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2. Okey, soalan nombor 2 mana pen cikgu? Nampak tak, Syah? Cikgu tulis ni nombor 2. Okey. 7 faktor. So tulislah faktor. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama adalah kalau kamu gunakan contohnya tenaga elektrik, penggunaan tenaga elektrik. Tulis ya sama cikgu ya. Penggunaan tenaga elektrik. Tinggalkanlah beberapa ruang untuk nota yang tadi. Okay, penggunaan tenaga elektrik. Air. Pengangkutan. Okay. Pengangkutan. Makanan. Sisa. Pembebasan gas rumah hijau dan kekerapan penggunaan produk tersebut. Okey, so ini adalah faktor. Soalan itu je lah.
penggunaan tenaga elektrik, pengangkutan makanan sisa, pembebasan gas rumah hijau dan kekerapan penggunaan produk tersebut. Ini adalah faktor-faktor mempengaruhi impak kepada penggunaan sesuatu produk kepada kehidupan seharian. Contoh nombor 3. Contoh nombor 3. Contoh nombor 3, apakah perbezaan jejak karbon dengan tapak tangan karbon? Apa beza dia, Syam? Apa beza jejak karbon dengan tapak karbon? Jejak karbon ni untuk apa tadi? Untuk impak negatif. Impak negatif. Ya, jejak karbon adalah impak negatif. Kalau tapak karbon adalah untuk impak positif. So, jejak karbon dengan buat macam ini ya. Tapak karbon. Okey. So, buat macam ni. Ya, agak buruknya ibu astagfirullahalazim. Syam, apa nak jadi dengan saya ni? Okey, so ini adalah merujuk kepada impak negatif. Tulislah. Impak negatif kepada Muncin, tolong buat kerja yang Muncinnya. Kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh, ni termasuk kita punya waktu tutorial lah ni, produk tersebut pada sepanjang hayat. Zik, apa kau buat tu? Jangan bising. Bising. Okay. Kemudian, tapak karbon pula adalah impak positif. Okay, tulis impak positif. Okay, impak positif kepada kelestarian. Saya rasa kan kalau saya buka je sekolah ni mesti ada yang tak ramai yang buat kerja saya. Macam tahun lepas tadi. Macam tahun lepas lah. Penat je. Tak tahu nak buat apa dah. Oh yeah. Kepada kelestarian alam sekitar. Ya Allah, berapa banyak kepada kelestarian alam sekitar yang disebabkan. Yang disebabkan oleh produk. Maknanya nanti dah buka sekolah cikgu tak akan ulang balik. Tak ada, cikgu tak ulang balik. Cikgu hanya tengok je korang punya kerja yang lain tu. Siapa tak siap suruh salin. Bukan salin, siapkanlah. Tapi itulah. Siapa namanya? Apong. Apong tu bukan selalu siapkan kerja saya ke, tapi tak pernah dia masuk kelas saya. Kelas yang lain. Macam mana kena masuk? Macam kelas perniagaan, dia masuk tak? Tak ada. Tak ada juga. Okay, soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4, dia tanya tentang dua jenis kita hayat umum bagi suatu produk. Kita hayat ni kita dapat kat mana ya? Oh, yang cradle tu. Yang pelupusan. So yang pertama adalah kita hayat bagi sesuatu produk yang bermula daripada sumber tenaga. Bermula daripada sumber sehingga peringkat pelupusan. Peringkat, ini boleh tengok balik, play balik video cikgu ni, pelupusan dan di kita semula. Yang itu untuk di kita semula. Satu lagi, kita hayat dia sampai dia dibiarkan mereput. So ada dua lah. Sama ada kita nak kita semula ataupun kita biarkan dia mereput. Yang dua tadi, yang gambar, yang sengit tadi tu. Kita hayat bagi sesuatu produk yang bermula
daripada sumber. Contohnya sumber tadi, sumber yang daripada pokok-pokok tadi. Pokok-pokok tadi kita tebang dia, kita jadikan dia kertas. Bila kita jadikan kertas, kita lupuskan dia sehingga peringkat pelupusan. Lampau pelupusan. Dan kita biarkan dia mereput sendiri. Dan biarkan mereput. So, apa beza dia? Kalau kamu tengok dekat sini, yang ini sehingga dia mereput, yang ini kita kitar semula. Kitar semula guna balik. Kitar semula guna balik. Yang ini, bila dia mereput dia akan diskompos. So, nanti tanam lagi pokok yang baru. Okey. Kemudian, soalan yang seterusnya, nyatakan apakah itu upcycle? Yang upcycle tadi, yang kita belajar tadi, apa itu upcycle? So, upcycle merupakan satu idea pengurusan. Proses kita semula kan. Kita untuk hasilkan produk baru. Untuk macam tadi plastik nak jadi penyapu plastik. Untuk buat muncin, salin muncin. Produk, cikgu tahu. Okey, cikgu. Salin sama cikgu. Cikgu pun salin, kamu tak nak salin. Muncin buatlah sama-sama cikgu Siana. Kamu je yang boleh diharap, Muncin, Hisham. Mempunyai, hari ni Pavitran pun tak ada masuk. Tadi dia kata okey, tapi dia pula yang tak masuk. Nilai yang lebih tinggi daripada produk asal. Contohnya kamu menghasilkan penyapu plastik. So, kalau penyapu plastik tu dia punya nilainya lagi tinggi lah daripada botol plastik. So kita upcycle. Nama pun up. Up ni kita naikkan dia punya taraf dia. Okey. So, kemudian nanti untuk nombor 6, soalan yang nombor 6 adalah mengenai isu mikroplastik. Yang tadi, ikan dia makan plastik. Apa yang terjadi kepada siratan makanan? So, apa yang terjadi? So, tadi mikroplastik tadi, plastik tadi, yang mana mikroplastik, mikroplastik. Mikroplastik ialah kepingan plastik lebih kurang 5 mm. Panjangnya lebih kurang 5 mm. Dia akan membawa, dia berbahaya. Berbahaya kepada siapa? Kepada badan organisma. Organisma siapa? Akuatik. Akuatik ni maksudnya dekat dalam laut lah. Yang kat dalam laut, ikan-ikan, organisma dalam hidupan akuatik, dan dipindahkan. So, dia akan dipindahkan. Jawapannya panjang benar. Dipindahkan melalui pelbagai jenis organisma. Jenis organisma. So, dia dekat sini. Bila dah pelbagai organisma, siapa yang makan hidupan akuatik tadi? Manusia. So, dia akan berakhir kepada manusia. Siapa yang akan bahaya? Sebenarnya manusia yang akan berbahaya lah. Sebab dia akan berada di dalam badan manusia. Melalui siratan makanan. Cikgu, apa maksud siratan makanan? Maksudnya kita makan ikan. So, kalau kita makan ikan, maksudnya yang plastik tu pun sekali kita makan. So, yang ini dapat mengancam kehidupan kita lah. Dapat mengancam kesihatan manusia. Kalau kamu nak tahu, plastik ni adalah suatu, apa kita panggil? Polimer. Polimer ini dia tidak boleh terbiodegradasi dengan cepat. Dia mengambil masa yang panjang. Dia mengambil masa yang panjang untuk dilupuskan. So, ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 soalan untuk, saya biarkan 5 minit untuk kamu salin dulu ya.
So, kita pergi kepada buku kerja pula. Okey, buku kerja. Okey, kita pergi kepada buku kerja. Okey. So, buku kerja ini okey, yang pertama. Okey, kalau kamu tengok ini jejak karbon. Okey, Muncin, boleh Muncin. So dia kata ini adalah perbualan antara dua orang kawan ni. Dia kata, okey, udara dekat sini segar, tak ada pencemaran gas. Okey, tahukah kamu penggunaan telefon bimbit komputer dapat menyumbangkan kepada jejak karbon? Ya ke? Macam mana tu? Dia kata masa pembuatan pun kita dah gunakan banyak tenaga. Okay, kemudian dia berkaitan lah yang mana telefon bimbit ni kita gunakan elektrik. So, semua produk ini akan menyumbang kepada jejak karbon. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan jejak karbon? So, jumlah apa Aisyah? Karbon dioksida. Ya, karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera. Muncin, kamu buka buku yang Muncin 32. Page 32 Muncin. Okey. Nombor 2, lengkapkan. Okey, yang ini lengkapkan nanti kamu boleh lengkapkan sendiri. Ini adalah TP4. Okey, kamu cakaplah. Yang pertama, pembakaran bahan api menghasilkan gas karbon dioksida. Kalau kamu susah sangat nak buat panjang cikgu. Panjang dah nama gas karbon dioksida, kamu buat je CO2. Dekat situ CO2. Karbon dioksida. Okey, yang ini nombor B ni kita semula. So, kita semula ni kita akan memerlukan tenaga. So, kita menggunakan tenaga. So, yang C pula, perebutan sisa ni pun akan membebaskan karbon dioksida. Yang ini air. Air. Kita pump air perlukan tenaga. So, penjanaan elektrik menggunakan bahan api pun akan menghasilkan tenaga. Salah. Menghasilkan gas karbon dioksida. Yang F pun, pembakaran bahan api akan menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, yang ini apa ni? Peti ais. Peti ais ni sama juga kita gunakan dia sepanjang hari. Adakah kita buka, tutup, off? Tutup, switch, tak. Okey, kita akan gunakan sepanjang. So, dia kata, adakah produk tersebut mesra alam? Tak ya. Peti ais ni bukan benda yang mesra alam. Sebab apa? Dia kata, produk ini menggunakan banyak tenaga elektrik yang mana untuk pastikan dia punya operasi panjang. Sebab kita nak gunakan every day. Sepanjang masa, every time. Okay. Apa kesan dia? Okay, kesan dia, produk peti ais ni dia akan menghasilkan gas CFC. Iaitu dia akan membebaskan banyak gas rumah hijau. So, adakah dia selamat? So, tak selamat. Adakah produk ini selamat? Sebenarnya produk ini selamat. Sebab sekarang ni kita dah gunakan 5 star. Kecekapan tenaga yang tinggi. Okay, berikan satu contoh sisa yang dihasilkan apabila produk selesai digunakan. So, sisa yang ini daripada sini kita contohnya macam keluli. Okay, contohnya macam aluminium. Okay, dan kuprum. Okay, apa produk lain? So, produk-produk lain yang dihasilkan daripada sisa, keluli dan logam-logam lain. Okay, kemudian tapak karbon. Okay, tandakan pembebasan gas rumah hijau. Menggunakan produk dengan kita hayat yang dipanjangkan dari seperti sel suria. Ya, betul. Penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon. Penjanaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau. Yang nombor 3 tu tak betul. Sebab menghentikan penggunaan dia tak adalah. Kalau hentikan tak adalah pembebasan gas karbon dioksida. Okay, penggunaan sisa yang berkongsikan 5R iaitu reduce, reuse, recycle and recover, refuse. So, kita hayat. Okay, yang kita hayat, yang ini contoh yang tadi ya, cradle tadi. Yang ini adalah sumber. Okay, pergi kepada sumber, kita buat kepada pembuatan. Jawapan semua ada kat atas dah. So, sumber, pembuatan, kemudian pengangkutan. Kita angkut dia, kemudian siapa yang menggunakan? Kita lah, buku, baca buku. Kemudian kita akan dupuskan. Kita hayat dia ada 2. Cikgu tadi kata, sama ada dia mereput, sama ada dia mereput ataupun kita semula. Lepas tu yang kita semula tadi, dia akan pergi cycle balik kepada sumber. Pergi kepada balik pembuatan, pengangkutan dan kepada kamu balik pengguna. Okay, yang ini pula. Ini plastik yang dah gunakan, dia buat bag. So, apa nama proses ni? So, nama kita semulanya adalah upcycle. Kita akan menghasilkan satu produk yang baru yang sangat bernilai. Okey.
So itu sahaja yang kita akan buat untuk kerja ini. So sila buat kerja kamu ini semua, siapkan. So ada masa lagi untuk tutorial. So terima kasih sebab hadir kelas saya. So jaga diri baik-baik. So saya harap kamu semua boleh belajar dengan apa yang cikgu sudah ajar. Okey, so sekarang ni nampak ke tadi buku kerja cikgu tadi? Nampak kan? Nampak. Nampak kan buku kerja cikgu tadi? Okey. So terima kasih sebab datang. Okey, kita jumpa lagi untuk lain hari. Okey, assalamualaikum dan selamat tengah hari.